Bayangkan, seorang pemimpin politik yang lantang bersuara kini berdepan dugaan paling tragis dalam hidupnya apabila anak kandungnya sendiri menjadi mangsa serangan misteri. Persoalannya, adakah serangan ini sekadar kebetulan atau ada pihak tertentu yang mahu menghantar mesej keras? Inilah persoalan besar yang kini menjadi bualan hangat seluruh negara. Disclaimer, sumber asal berita ini dilaporkan oleh Malaysia Kini, diterbitkan pada 20 Ogos 2025. Rafizi dedah anak diserang lepas dapatkan maklumat berkaitan Farhash. Rafizi Ramli mendedahkan perjumpaannya dengan pembocor maklumat sebelum anaknya diseram berkaitan dengan ahli perniagaan Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak. Maklumat yang diberikan adalah bersabit Farhash Wafa Salvador, bekas setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengenai urus niaga syarikat-syarikatnya, dedah bekas Menteri Ekonomi itu. Penjelasan itu dibuat ketika menafikan dakwaan pertemuan itu berkaitan dakwaan kes pengubahan wang haram melibatkan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan projek kesihatan berkaitan bekas Menteri Khairi Jamaluddin. Farhash minggu lepas menafikan kabar angin yang mengaitkan dirinya dengan serangan terhadap anak Rafizi yang berusia 13 tahun di sebuah pusat beli belah di Putrajaya. Gila, kata Farhash ringkas ketika ditemui. Malaysia Kini hari ini sekali lagi menghubungi Farhash bagi mendapatkan komennya berkaitan pendedahan terbaru Rafizi dan masih menunggu maklum balasnya. Alih perhatian. Sementara itu, dalam kenyataan hari ini, Rafizi menyifatkan penyebaran cerita tidak benar bertujuan mengalih perhatian rakyat dan siasatan. Lagi banyak cerita-cerita seperti ini timbul, lebih ramai yang akan membuat kesimpulan sendiri bahawa ia usaha untuk mengalih perhatian, katanya. Rafizi juga berkata telah berhubung dengan Ismail Sabri Yaakob dan menyokong sepenuhnya keputusannya untuk membuat laporan polis mengenai berita-berita tidak benar Ismail Sabri Yaakob. Terdahulu, Rafizi mendedahkan anaknya ditarik dan dicucuk dengan jarum suntikan di kawasan mengambil dan menurunkan penumpang. Kandungan suntikan itu belum dikenal pasti. Bagaimanapun, Rafizi berpendapat terdapat 3 kemungkinan sama ada dadah atau racun, virus seperti HIV serta hepatitis atau air kosong. Istrinya juga menerima mesej susulan berbunyi, "Diam jika teruskan AIDS." Rafizi yang meletakkan jawatan menteri selepas kalah pemilihan PKR berkata dia masih menunggu laporan perubatan untuk mengesahkannya. Menegaskan tidak akan tunduk, dia percaya bahawa serangan itu merupakan amaran kepadanya supaya tidak lantang bersuara dalam isu tertentu. Kejadian ini menimbulkan beberapa persoalan besar yang boleh kita bincangkan. Mengapa seorang bekas menteri yang kini tidak lagi berada dalam kabinet masih menjadi sasaran? Adakah pendedahannya mengenai maklumat berkaitan tokoh tertentu terlalu sensitif sehingga ada pihak sanggup menyerang ahli keluarganya? Atau adakah serangan ini sebenarnya dilakukan oleh pihak lain tetapi cuba dialihkan untuk meletakkan kesalahan ke atas individu tertentu? Jika kita imbas semula, dunia politik Malaysia tidak pernah sunyi daripada kontroversi. Nama Farhash sebelum ini pernah dikaitkan dengan beberapa insiden panas, termasuk pergelutan fizikal di Ampang pada tahun 2019 yang mendapat liputan meluas media. Walaupun beliau menafikan penglibatan dalam banyak tuduhan selepas itu, imejnya kekal terikat dengan kontroversi. Dalam masa sama, Rafizi pula terkenal dengan sikap beraninya membongkar isu-isu besar seperti skandal NFC dan isu harga minyak suatu ketika dahulu. Gabungan dua nama ini sememangnya mencetuskan satu ledakan besar dalam dunia politik negara.
Dan disinilah perbincangan kontroversi bermula. Siapa sebenarnya dalang di sebalik serangan ini? Adakah benar ia berkaitan maklumat sensitif mengenai urus niaga syarikat tertentu? Mengapa mesej ancaman khusus menyebut tentang AIDS seolah-olah mahu mengaitkan serangan dengan virus berbahaya? Lebih jauh lagi, adakah politik negara kita sedang memasuki fasa baharu yang lebih berbahaya, di mana nyawa ahli keluarga pemimpin pun sudah tidak selamat? Persoalan ini perlu dijawab. Rakyat berhak tahu sejauh mana keselamatan pemimpin dan keluarga mereka terjamin. Dan yang lebih penting, jika benar ada pihak berkuasa atau tokoh politik terlibat, apakah nasib negara ini pada masa hadapan? Adakah kita masih berada di landasan demokrasi yang sihat atau sudah tergelincir ke dalam politik ugutan dan ancaman? Inilah dilema yang kini menghantui politik Malaysia. Dan mungkin, seperti kata Rafizi, lebih banyak cerita palsu akan terus berlegar untuk mengaburi perhatian rakyat. Tetapi di balik semua itu, kebenaran tetap perlu dicari. Jadi, apakah pandangan anda? Adakah ini benar-benar satu konspirasi politik yang licik? Atau hanya satu kebetulan yang terlalu kebetulan untuk dipercayai? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen kerana kisah ini pasti akan terus bergema di seluruh negara. Dan jangan lupa tekan butang subscribe serta aktifkan loceng notifikasi untuk mengikuti pendedahan seterusnya, kerana politik Malaysia seperti yang anda tahu sentiasa penuh kejutan. Sekian, kita jumpa lagi.